Tan Sri Yang di-Pertua, saya konsisten tentang isu berkaitan komoditi getah di Dewan Rakyat ini. Daripada isu harga lantai getah, nasib pekebun kecil, para penoreh, insentif IPG, pengeluaran getah negara, cukai ses getah, perancangan membina kedah Raba City di Padang Terap dan pelbagai isu berkaitan komoditi getah telah diutarakan di Dewan Rakyat yang mulia ini dan saya tidak akan jemu untuk memperjuangkannya. Untuk memperkasakan industri getah tempatan, tumpuan kepada peningkatan pengeluaran getah asli tempatan perlu menjadi keutamaan kerajaan. Kita mesti menjadi negara pengeluar getah asli dunia, bukan menjadi negara pengimport seperti sekarang, yang mana kita terpaksa mengimport lebih 1 juta tan metrik bernilai 7 bilion getah dari luar negara untuk kegunaan tempatan. Dalam usaha menuju ke arah negara sebagai pengeluar getah asli dunia, saya menyambut langkah baik kerajaan untuk mewujudkan program kolaborasi strategik untuk mengusahakan lebih 420,000 hektar kebun getah yang matang terbiar dan tidak ditoreh ekoran masalah sumber tenaga kerja. Isu kekurangan penoreh getah dan kebergantungan kepada penoreh warga asing perlu diselesaikan segera. Daripada 1.1 juta hektar keluasan penanaman getah di Malaysia, 93% terdiri daripada pekebun kecil dan hanya 7% daripada estet atau ladang. Ini bermakna rakyat kita masih memberikan sokongan kuat dalam usaha pengeluaran getah asli tempatan. Saya kira inilah masa dan ketikanya kita menarik lebih ramai rakyat tempatan, terutama daripada kalangan belia untuk mengusahakan kebun getah dan menoreh getah dalam keadaan harga getah yang tinggi, iaitu lebih RM4 sekilogram. Selain pelbagai inisiatif kerajaan melalui RISDA untuk tanaman getah telah dianjurkan dan diberikan, saya mencadangkan pihak kerajaan untuk mengkaji langkah untuk penetapan pendapatan tetap atau gaji minimum bagi sektor komoditi getah melalui program konsolidasi getah yang melibatkan syarikat milikan RISDA ataupun syarikat luar. Ini bakal menarik lebih ramai belia ke dalam sektor ini kerana mereka lebih rasa terjamin dengan pendapatan yang tetap berbanding stigma selama ini pendapatan menoreh bergantung kepada harga getah semasa. Selain itu, saya ingin mencadangkan supaya kadar RM800 bantuan musim tengkujuh dinaikkan kepada RM1,000 ekoran keadaan cuaca yang tidak menentu dan kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Apatah lagi penoreh dan pekebun kecil juga berhadapan dengan kesan berantai akibat penyasaran subsidi RON 95 yang bakal diumumkan kerajaan nanti. Selain itu, untuk meningkatkan pengeluaran getah asli tempatan, apakah teknologi yang terkini yang telah diadaptasi oleh kerajaan untuk torehan musim tengkujuh atau semasa hujan berbanding cadangan sedia ada seperti teknik torehan lewat, torehan ganti atau alat pelindung hujan dan sebagainya. Saya menyambut baik usaha kerajaan dalam mempertingkatkan penghasilan getah latex yang lebih berkualiti dan lumayan harganya melalui geran padanan RISDA yang diperuntukkan RM60 juta dalam belanjawan 2025 melalui program galakan pengeluaran latex pekebun kecil RISDA. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, selain pelbagai inisiatif diberikan kepada pekebun yang mengusahakan latex melalui insentif pengeluaran latex IILP, adakah tawaran insentif ini juga dibuka kepada pihak luar yang berminat untuk mengusahakan kebun getah menghasilkan getah latex ini melalui langkah konsolidasi dan kolaborasi, dan adakah pihak kerajaan telah menemui teknologi terbaru bagi mengekalkan susu getah latex bagi memudahkan pekebun kecil mengusahakannya. Saya juga mengulangi gesaan saya supaya pihak kerajaan memberikan penumpuan besar kepada projek kedah Raba City di Padang Terap bagi melonjakkan industri getah negara. Kedah Raba City di Padang Terap berpotensi untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pengeluar produk getah global dan menyumbang kepada pembangunan sosial ekonomi negeri Kedah. Pihak kerajaan negeri bersama NCIA, MAIDA dan bahagian perancangan ekonomi negeri BPEN amat komited dalam rangka strategi untuk menarik masuk pelaburan ke Kedah Raba City. Hasil daripada hubungan jaringan pelaburan yang dijalankan bersama, beberapa pelabur baharu telah menyatakan minat untuk melabur di Kedah Raba City. Kini terdapat 6 pelabur baharu dengan jumlah pelaburan sebanyak RM3 bilion sedang dirunding untuk melabur di KRC. 4 kluster tambahan telah dicadangkan dan diluluskan di dalam mesyuarat jawatankuasa pemandu NCIA pada tahun lepas, iaitu kluster melibatkan produk berasaskan polimer, industri hijau atau green technology, tenaga boleh diperbaharui dan mesin jentera yang akan menambah minat para pelabur.
perkembangan semasa projek Kedah Labour City, kita melihat infra asas yang menjadi keperluan para pelabur di situ seperti bekalan elektrik, gas dan air hampir selesai. Cuma kini pihak pelabur mengkehendaki jalan masuk utama ke tapak projek ini mesti dinaik taraf dan dilebarkan untuk laluan industri dan kegunaan logistik mereka, seperti gesaan saya tentang permohonan kerajaan negeri melalui JKR Kedah kepada Kementerian Kerja Raya Malaysia dalam rolling plan kelima RNK12, iaitu cadangan menaik taraf jalan persekutuan FT 175 dari Jabatan Sungai Durian Pokok Sena ke Kota Putra Durian Burong Padang Terap sepanjang 35 km. Kalau ikut jawapan daripada kementerian yang lalu, permohonan negeri kepada Kementerian Kerja Raya untuk jalan persekutuan FT 175 telah ditolak pada rolling plan keempat, dan kita harap rolling plan kelima ni permohonan ini akan diangkat semula.